Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amma ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi seluruh para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati majlis pertemuan kita. Kita merafakkan kesyukuran kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah putus. Kita berpagi dengan pagi sebagai seorang Islam, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita ditutup juga dengan tutupnya sebagai seorang Islam. Hadirin yang dikasihi sekalian, pagi ini kita berada pada pagi 12 Rabiul Awal. Okey, pagi 12 Rabiul Awal yang menjadi tarikh yang sangat diingati dan ditunggu-tunggu oleh para pencinta junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin yang dikasihi sekalian, walaupun tarikh ini menjadi tarikh yang sangat dinantikan dan dicintai, tapi sebenarnya kalau tuan-tuan ayati dan amati sirah, tarikh ini jugalah merupakan tarikh kewafatan Nabi SAW yang jatuhnya juga pada 12 Rabiul Awal pada hari Isnin. Maka inilah yang perlu sama-sama kita cermati dan fahami. Untuk itu, pada pagi ini atau pada hari ini sebagai muqaddimah pembelajaran kita setelah tertangguh bertahun-tahun lamanya. Tahun tuan-tuan ya. Sampai kan saya mungkin tak tahu, mungkin ada yang dah tak ada dah. Ada yang dah tak ada ke? Ada kot no? Kan? Ada yang dah tak ada dah. Ada yang dah bertambah cucu dah. Ada yang dah bertambah menantu pun ada dah. Jadi kita dah lama sangat tak berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dapat kita panaskan kembali ataupun suamkan balik semula pertemuan-pertemuan kita yang lalu daripada majlis yang pernah kita lalu hadirkan pada waktu-waktu yang akan datang. Dan untuk setakat ini, kuliah saya di sini setakat ini, okey tuan, atas perbincangan adalah sebulan 2 kali sahaja pada hari Selasa untuk setakat ini. Okey, Selasa ke 2 dan 4. Ke 1 dan 2? 1 dan 3. Iaitu Selasa pertama dan Selasa yang ketiga sahaja untuk sambungan hadis Riyadhus Salihin yang pernah kita buat pada waktu itu. InsyaAllah. Setakat ini itu je dulu. Okay? Kalau ada perubahan, okay, Khamis lah. Tapi setakat ni untuk Khamis belum berdaya lagi dapat buat hari Selasa. Iaitu Selasa pertama dan Selasa yang ketiga untuk setakat ini. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini disebabkan tajuk kita adalah hadis. Sebab saya pun akan terus sambung hadis, bukan tadabbur lagi, maka kita akan sama-sama melihat hadis yang akan saya pilih pada hari ini merupakan hadis yang berkaitan dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuknya adalah hadis-hadis tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Hadis yang pertama, Nabi ini akan lebih daripada semua manusia, hatta semua para Nabi di akhirat nanti dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Okey, berdasarkan sebuah riwayat daripada Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban. Okey, dikeluarkan oleh Ali Ibn Hibban daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nabi sendiri kata Nabi SAW, aku adalah penghulu bagi segala manusia dan aku tidak mahu menjadikan itu suatu yang aku membangga diri dengannya. Tuan-tuan, Nabi suka kedudukan itu. Tapi Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam. Aku sendiri adalah penghulu semua manusia. Semua anak Adam, aku penghulunya. Okey, wala fakhr. Semoga itu tidak menjadikan aku membangga diri. Tapi itulah jawatan kebanggaan bagi Nabi SAW. Di sini juga dalil, tuan-tuan kena faham. Di sinilah dalil Nabi bahasakan dirinya dengan Sayyidu waladi Adam. Sayyidu waladi Adam. Nabi sendiri bahasakan dirinya dengan mengatakan, aku adalah Sayyid. Maka di sini, siapa yang meletakkan bagi Nabi dengan Sayyid, maka itu tidak ada salahnya. Kerana Nabi sendiri meletakkan dirinya dengan Sayyid. Boleh faham kan? Ini hadisnya. Saya tulis hadisnya. Senang sikit. Hadisnya bunyi begini. Hadisnya, oh tak hidup. Patutlah. Dah lama tak datang. Allah. Oh, baru sedap sikit. Dah lama tak datang. Kan? Kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu bagi seluruh anak Adam. Maknanya semua anak Adam, ketuanya adalah aku. Okey, ketuanya adalah aku. Dari sudut nasab keturunan, paling sini adalah Nabi Adam, betul. Tetapi dari sudut jawatan dan kedudukan, yang paling utama adalah Nabi SAW. Maka tuan-tuan, perkataan sayyidu, ana sayyidu, aku adalah penghulu, maka di sinilah kita mendapati bahawa boleh, tidak salah meletakkan dan memberikan bagi Nabi itu gelaran Sayyid. Faham tak? Faham tak? Faham maksudnya apa? Maknanya, kalau kita sebut kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka orang pun bertanya, di mana datang perkataan Sayyidina ini? Kita datang kerana Nabi pernah menamakan dirinya dengan Sayyid. Nabi pernah kata, aku adalah penghulu anak Adam. Faham tak? Kita faham dia punya conjunction, dia punya kaitan dia di mana? Okey, disebabkan Nabi pernah menyebutkan tentang dirinya, aku adalah penghulu anak Adam, maka tidak salah untuk kita memanggil Nabi dengan kepenghuluan itu. Dengan kita mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, itu satu asas. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Ibn Hibban daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Baik, seterusnya. Yang kedua ini adalah kelebihan Nabi juga. Okey. Nabi SAW pernah menyebut di dalam sebuah hadis, menunjukkan kepenghuluannya juga di akhirat. Yang di dunia dan di akhirat. Wa biyadi liwa'il hamdi yaumal qiyamati wala fakhr, adalah bagiku nanti di akhirat. Okey, adalah berada di bawah panji alhamd, panji kepujian. Maknanya apa? Di akhirat nanti yang pegang panji kepujian adalah Nabi SAW. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, sehinggakan Adam dan semua keturunannya berada di bawah panjiku. Maknanya Nabi lah ketuanya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan,
kita ini sangat menagihkan kasih, sayang dan keutamaan daripada Nabi SAW. Akibat atau disebabkan kerana iaitu baginda Nabi SAW Allah jadikan memiliki keutamaan di dunia dan di akhirat. Sebab itulah para Nabi yang lain juga ketika mana di akhirat akan mengatakan kepada manusia, pergilah bertemu dengan Muhammad. Dia mungkin boleh membantu. Sebab itu tuan-tuan, saya dan kita semua amat menagihkan kasih untuk kita menjadi satu di kalangan umat syafaat Nabi SAW. Yang keempat, ataupun yang seterusnya, Allah Ta'ala sebut hanya kepada Nabi sahaja. Tidak pernah disebutkan pada Nabi yang lain. Iaitu dalam suratul Fath. Allah Ta'ala menyebut, liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Adalah telah diampunkan segala dosa-dosamu wahai Muhammad yang terdahulu dan yang akan datang. Tuan-tuan, satu manusia yang Allah Ta'ala bagi jaminan dosanya yang dulu terampun, dosanya akan datang pun terampun, itulah Nabi SAW. Di sini kita dapati kelebihan Nabi SAW mengatasi semua para Nabi SAW. Tak ada satu pun para Nabi yang Allah Ta'ala sebutkan pengampunan sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baik, seterusnya. Antara kelebihan Nabi, wa ana wa minha, di antaranya Nabi menyebut, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Aku ini adalah orang pertama yang akan bagi syafaat dan orang pertama yang diizinkan bagi syafaat. Tuan-tuan, kita kena faham. Di akhirat nanti ada golongan yang boleh bagi syafaat. Golongan yang paling utama memberikan syafaat adalah para Nabi. Golongan para Nabi yang paling pertama memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Baginda lah yang pertama memberikan syafaat. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, baginda Nabi SAW yang paling utama dan terutama memberikan syafaat ini, baginda Nabi SAW, dialah juga yang telah pertama diberikan izin beri syafaat. Semua tak boleh bagi pertolongan sampai Nabi sujud kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi, bangkit, bangunlah daripada sujudmu, berikanlah syafaat kepada manusia. Nabi orang yang pertama. Tetapi selepas itu ada beberapa golongan yang Allah berikan ruang untuk beri syafaat. Siapa di antara mereka? Antaranya adalah para ulama. Para ulama, dia boleh berikan syafaat. Di antara yang lain adalah para syuhada. Di antara yang lain adalah orang yang menjadi ahlul Quran. Kalau dia ahlul Quran, maka dia boleh beri 10 orang di kalangan orang terdekatnya untuk menerima syafaat. Syafaat dalam bahasa Arab artinya pertolongan. Artinya pertolongan. Maknanya dia adalah bonus di atas amal kita. Kalau kita punya amal tahap ini ikut-ikut tak lepas, maka syafaatlah yang menolong kita untuk lepas sikit lagi yang nak terlepas tadi. Syafaat juga boleh jadi orang tu memang sikit amalnya, bukan sikit lagi nak lepas, banyak lagi nak lepas. Maka syafaat akan datang kepadanya dan membantunya untuk lepas kepada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah namanya syafaat. Baik. Seterusnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kelebihan baginda Nabi SAW, kalau tuan-tuan tengok, okey, iaitulah Nabi ini lebihnya dengan semua Nabi yang lain. Semua Nabi lain tuan-tuan, bila tengok dia punya umatnya telah pun binasa, bukan binasa, telah pun tak menerima dakwah, degil yang tak kesampaian, yang tak boleh dibincangkan lagi kedegilannya, hampir-hampir para Nabi itu berputus asa. Okey, hampir-hampir para Nabi itu berputus asa dengan sifat-sifat umat mereka yang degil, yang tidak mahu mendengar seruan-seruan mereka. Hampir banyak Nabi berdoa kepada Allah supaya dihancurkan kaum itu. Antaranya Nabi Allah Musa AS.
pernah doa untuk Fir'aun punya kehancuran. Betul tak? Betul. Rabbana innaka ataita fir'auna zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana tumis ala wujuhim. Ashdud ala qulubihim. Surah Al-Qasas kalau tak silap. Allah berfirman, Nabi Musa berfirman, ya Allah, engkau telah berikan Fir'aun itu hiasan dunia yang banyak, harta yang banyak. Semua itu digunakan untuk menghalang manusia daripada mentauhidkanmu, ya Allah. Ya Allah, hapuskan, burukkan keadaannya, padamkan cahaya hatinya. Macam tuan-tuan, akhirnya Fir'aun mati dalam keadaan tenggelam setelah berpuluh tahun doa itu dipanjatkan. Nabi Nuh AS dakwah 950 tahun, ajak manusia beriman, tidak bertambah tidak berlaku melainkan, tidak ada pertambahan yang berlaku dalam golongan yang dakwah kepadanya, melainkan makin lari jauh adalah. Apa yang berlaku sampai Nabi Nuh tengok, dah lama tuan-tuan, bukan 10 tahun, ratus tahun. Nabi Nuh tengok, dia orang ni memang dah tak ada harapan dah tak boleh pi dah. Buatlah macam mana pun memang takkan terima dah. Lalu Nabi Allah Nuh berdoa, Rabbi la tazar alal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan atas muka bumi ini apapun orang kafir yang hidup. Hancurkanlah mereka semua. Hampir, tuan-tuan, hancurkan mereka semua. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala datangkan banjir besar sehingga menenggelamkan mereka semua. Kenapa nabi-nabi ini bila berdoa adanya mustajab? Jawapannya, setiap para nabi ada kuota doa yang mustajab. Minta, mustajab. Minta, mustajab. Tapi dia ada kuota. Tak banyak kali. Jadi nabi-nabi ini dan dia gunakan kuota doa ini yang dimustajabkan Allah. Doa ni. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda disebutkan dalam kitab, setiap para nabi itu memiliki doa yang mustajab. Semua para nabi telah menggunakan kuota doa itu di dunia, dan aku menyimpan doa itu di akhirat untuk aku doakan syafaat buat umatku. Subhanallah, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam simpan doa ini, walau apa pun berlaku, walaupun pernah disakiti oleh penduduk Taif, Nabi tak doakan lagi. Walaupun Nabi pernah diletakkan najis di atas bahu atau tengkuknya saat solat di Kaabah, Nabi tak doakan lagi. Kehancuran total kepada penduduk Quraisy. Tuan-tuan, Nabi simpan doa itu untuk berikan syafaat kepada kita semua. Tuan-tuan, inilah yang disebut sebagai Nabiyur Rahmah. Nabi yang penuh dengan sifat rahmat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, Nabi ni sebelum kita lahir lagi dia dah cinta kita dah. Dia dah sayang kita dah, dia dah rindu kita dah. Ketika mana tahun akhir kehidupan Nabi ataupun selepas pembukaan kota Mekah, Madinah menang, Mekah menang, Nabi nak balik semula daripada Mekah ke Madinah, sampai Madinah Nabi ambil satu hari untuk berziarah syuhada Badar. Orang yang mati syahid dalam peperangan Badar. Nabi pergi ziarah. Setelah Nabi ziarah, siap dah, Nabi doakan penduduk Badar dengan mengatakan, Salamun alaikum dara qawmin mu'minin. Antumus sabiqun. Wa nahnu insya'Allah bikumul lahiqun. Nas'alullah ta'ala li walakumul afiyah. Atau kabaqal. Nabi doa untuk penduduk Badar dan untuk mereka. Kemudian Nabi pun tinggalkan kawasan Badar ataupun tinggalkan makam syuhada Badar. Nabi duduk di satu tempat. Nabi duduk, sahabat pun duduk bersama. Tiba-tiba, tuan-tuan, Nabi seperti dalam keadaan yang sedikit beremosi, maknanya emosi sedih. Nampak begitu, seperti terkenangkan sesuatu. Tuan-tuan, sebenarnya ini adalah tanda hayat Nabi akan berakhir di dunia. Okey. Lalu Nabi kata kepada para sahabat, kata Nabi SAW kepada sahabat, aku amat merindui saudara-saudaraku. Lalu sahabat pun bertanya, bukankah kami adalah saudaramu ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, kalian adalah sahabatku. Yang aku rindui adalah saudara-saudaraku. Lalu siapakah mereka ya Rasulullah? Adakah para malaikat al-muqarrabun? Adakah itu dan ini? Nabi kata tak. Mereka adalah orang yang datang selepas wafatku.
tidak pernah menatap wajahku, beriman dengan kerasulanku, dan mereka sanggup membayar apa jua yang mereka miliki demi kalau dapat melihatku. Nak tengok Nabi kalau kena bayar 1 juta, kita bayar 1 juta. Kumpul duit sikit-sikit sampai dapat. Tapi nak tengok Nabi, dia bukan kena bayar dengan duit. Maknanya Nabi nak gambarkan cintanya pengikut dan penganut Nabi pada waktu itu terhadap Nabi adalah cinta yang tidak ada tandingannya. Siapa dia? Inilah kita umat Nabi. Nabi kata datang selepas ini satu kumpulan umat yang tak pernah melihatku, tak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman denganku dan mereka sanggup bayar apa jua demi untuk melihat wajahku. Tuan-tuan, itulah umat Nabi SAW. Seterusnya, tuan-tuan tengok di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, di dalam hadis yang lain kata baginda Nabi SAW, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, ini antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi. Apa dia? Allah Ta'ala sumpah. Okay, Allah Ta'ala sumpah dengan umur Nabi dalam Quran, dengan hidup Nabi dalam Quran. Tuan-tuan macam ni. Ingat tak dalam pelajaran tafsir kita dulu, dalam tadabbur kita dulu, kita belajar tentang surah Asy-Syams, belajar tentang surah Al-Fajr, belajar tentang macam-macam surah. Ingat tak? Kita belajar wasyamsi wal-asri wal-qamari wal-fajri. Dulu sebelum PKP lagi. Kita belajar bahawa setiap ayat dalam Quran yang adanya sumpahan, sumpah, maka menunjukkan yang disumpahi itu adalah makhluk yang agung. Okey, sebab tu Allah sumpah dengan benda itu. Maknanya benda tu penting dan kita kena ambil perhatian. Contoh wasyamsi, demi matahari. Demi matahari maknanya apa? Matahari ini bukan makhluk yang biasa. Dia adalah makhluk Allah yang ta'ala, yang hebat, yang besar, yang unik. Kita kena tengok betul-betul. Kaji betul-betul. Dan di sana adalah tanda kebesaran Allah pada wasyamsi. Macam tu juga wal asri, masa penting, besar. Kita kena renung dan lihat dengan baik wal asri. Dan kita dapatkan apakah hikmah daripadanya. Maknanya semua yang disumpahi Allah dalam Al-Quran adalah satu makhluk yang ada kedudukan yang perlu kita lihat dengan baik. Dalam Quran ada satu ayat Allah sumpah dengan hidup Nabi. Dengan usia Nabi. Dalam Quran. Dalam surah apa tuan? Surah apa? Siapa dapat? Dah lama tak minum air Masjid Muttaqin tuan. Kuliah duha. Rasa rindu pula air dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Hijr ayat 72. Dalam surah Al-Hijr ayat 72. Dalam surah Al-Hijr ayat 72. Surah Al-Hijr ayat 72, Allah Ta'ala berfirman. Jumpa tak? Jumpa dah? Mana yang cepat Google tu? Yang Google cepat mana? Jumpa je? Jumpa muslimat? Mana yang jumpa? Al-Hijr ayat. Jumpa, okey. Apa bunyi dia? La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Dan demi usia kehidupanmu wahai Muhammad. Nampak tuan-tuan? Demi usia kehidupanmu wahai Muhammad. Okey, ini tuan-tuan sumpah macam wasyamsi wal qamari wad duha wal fajr. Bila disumpah dengan usia Nabi, maknanya kehidupan Nabi dan usia Nabi adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia. Dan tuan-tuan bukalah dalam Quran, setakat yang saya tahu, tidak ada sumpahan yang Allah sumpah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Alaihimussalatu wassalam. Okey, baik. Seterusnya, tulis lagi. Dalam Al-Quran, tidak ada satu pun ayat, okey, yang dipanggil Nabi itu dengan namanya sendiri.
Allah tak ada pun ayat dalam Quran panggil Nabi dengan namanya sendiri. Tak ada. Buka dalam Quran. Kalau tuan-tuan jumpa, saya bagi kereta saya kat tuan-tuan. Kalau tak jumpa, bagi kereta tuan-tuan kat saya semua. Okey. Tak ada satu ayat pun dalam Quran yang Allah panggil Nabi dengan namanya. Satu pun tak ada. Tuan-tuan, kalau kita panggil ayah kita, saya bagi contohlah tuan-tuan. Ayah kita contohnya, namanya Seman. Contohnya lah tuan-tuan, saya pun tak tahu ada ke tak namanya. Seman. Tapi biasa tak adalah sebab Seman ni nama orang Jawa. Tuan-tuan. Kita panggil ayah kita dengan nama Seman, parangnya kat mana? Tuan-tuan, dia agak kurang elok sekali. Okey? Okey, elok sekali. Ataupun Tok Pengulu, kita panggil dia Seman, kat mana surat cop yang saya nak kena ambil kan? Yang nak kena cop tu yang di mana? Tuan-tuan, kurang elok. Kenapa? Kerana panggil namanya. Okey? Kerana panggil namanya. Panggil namanya kurang elok, tuan-tuan. Tetapi kalau kita panggil ayah, parang dekat mana? Bapa, parang dekat mana? Daddy, parang kat mana? Contohnya, tuan-tuan. Sesuai kerana itu jawatannya dalam keluarga sebagai bapa. Okey, tuan-tuan. Tok Pengulu, kita panggil Tok, kat mana? Nampak, tuan-tuan. Sesuai dengan keadaannya. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, dalam Quran tidak ada satu pun nama panggilan Nabi yang dipanggil dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Tetapi ketika Allah memanggil Nabi di dalam Al-Quran, Allah panggil dengan apa? Ya ayyuhan Nabi. Contohnya dalam surah Al-Anfal, ayat 64, 65, 70. Surah Al-Anfal. Ayat 64, 65, 70. Allah Ta'ala panggil Nabi dengan Ya ayyuhan Rasul. Wahai Rasul. Surah Al-Ma'idah 41, 67. Al-Ma'idah 41, 67. Apa maknanya tuan-tuan? Allah Ta'ala ketika memanggil Nabi dipanggil dengan Ya ayyuhan Nabi. Ya ayyuhan Rasul.